Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Satu sesi hari ini 2 jam, insyaAllah dari jam 5 sampai jam 7. Dan hari ini kita akan bercerita mengenai korelasi instrumen. Jadi instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Terlebih dahulu sebelum nak cerita korelasi itu, kita kena kenal lah instrumen yang kita akan bincangkan dan gunakan dalam korelasi. Dan saya, kalau sempat, kita akan bincangkan mengenai ini konsep leading, lagging dan concurrent dalam struktur motif, dan beza dia apabila kita sedang melihat kepada struktur korektif. Jadi itu kita akan bincangkan kalau sempat hari ini. Tapi yang penting adalah kepada sifat dan juga peranan instrumen dalam pasaran kewangan. Dan ingat, pasaran tu satu. Any movement dalam satu set of instrumen akan mempengaruhi satu set instrumen yang lain. Hadir keyboard. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Wassalam. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelbagai asal. Oleh itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu kepada pergerakan semasa pasaran. Tapi saya buat cepat sikit kalau boleh, kalau tak ada banyak yang ni, sebabnya tak ada banyak perubahan pun a bit daripada time frame kecil, tetapi tak ada banyak perubahan. Kita sedang menjangkakan bahawa indeks utama meneruskan pergerakan sejak Disember ni, low pada Disember. Kenapa saya tunjukkan benda-benda macam ni wala keyboard? Kenapa saya tunjukkan benda-benda macam ni? Kenapa kita jangka ini adalah struktur daripada bulan 12 ni? Tengok saya tunjuk contoh lah. Saya tunjuk contoh. Ini dekat time frame yang lebih kecil. Anda boleh cuba buat benda-benda macam ni. Contohnya macam kita lihat kepada US 500 sekarang. Ini yang kita duk cerita pasal benda ni kan. Kita pasal parabola tu kan. Parabola. Okey. Jadi tempat-tempat tu ada tandakan support dan resistance. Boleh? Ambil satu. Dalam case index anda ambil US 500. Okey, yen pair anda ambil UJ. Untuk dolar anda ambil dollar index. Boleh? Anda kalau tak ada trading view, anda boleh gunakan dekat investing.com. Sama. Wassalam Rusdi. Okey. Lihat faham kenapa kita tandakan support dan resistance dekat sini? Tapi struktur besar dia kita tahu ini adalah resistance dia. Struktur besar tapi semasa kita bercakap mengenai pergerakan semasa satu channel RSI. Tak. Kita bercakap mengenai satu struktur 5 ataupun 3. Boleh keyboard? Satu struktur, satu cycle harga. Jadi ini adalah cycle dalam H1. Kita nampak dekat H1 Boleh? Salam sore Sunbi. Okey. Jadi lihat kepada instrumen yang lain dalam indeks seperti US 30. Ni lebih kurang sama. Tandakan lebih kurang tempat yang sama. US 100. Okey. US 100 tempat high di sini. Okey, dia break. Ini break. Jadi kalau kita tahu dia break, anda tak pergi short anda tak pergi short index. Higher chances adalah kalau ini turun pun dia akan naik balik. Sebab kita tahu cycle yang lebih besar untuk US 500 ni, buka time frame yang lebih besar, adalah ke atas. Okey, ini adalah ke atas.
dan kita masih ada sekurang-kurangnya pun 100% ke atas sekurang-kurangnya. Boleh? Okey, tu paling simple lah. Saya cuba tunjukkan paling simple. Tu yang saya duk cerita hari-hari dari kita sudah bergerak dari low mana yang saya duk cerita benda ni kan hari-hari ya. Jadi sekarang ni kita nak tengok low ini, kalau dia break, then ini kesemuanya adalah 3 lekuk. Then kita akan, kalau dia katalah dia turun ya, dan break low ini, then kita akan buka balik structure ini. Sebab high ini belum break. Faham tak? Dan kita akan buka balik struktur yang merah ni. Sekali kita, yang penting kepada kita adalah level yang ini ya. Itu dekat daily. Tapi bila kita zoom in kepada yang lebih kecil, ini adalah sekarang. Kita tahu dekat US 100 tadi, dia break dah high ini. Jadi kalau sini turun pun, kita jangka dia ke atas. Selagi low di sini, tak break. Wassalamualaikum. Faham? Kalau ada setup 3711, kita trade. Wassalam. Ni paling simple lah Wassalam Atirah. Okey, kita nampak dekat US 100, dia break. High yang sama, tempat yang sama. Tempat yang sama untuk DAX. Ini pun break. Tempat yang sama untuk, lebih kurang ya, tempat yang sama untuk UK 100, structure daripada bawah ni tadi, ini pun dah break. JP225, ini tak break lagi. Ya. Untuk IBEX, ini pun dah break. Untuk Russell, inilah untuk Russell ya, high yang sama, ini pun dah break. Ni pun dah break. Jadi arah dia adalah ke atas. Kita lihat yang sama untuk yen pair. Ya, yen pair ini adalah GJ. Ya, nampak parabola dia itu satu cycle price. Jadi kita tandakan ya, low dan high. Boleh. Anda boleh gunakan apa-apa time frame. M5, M1, benda serupa. Ya, cari tempat lebih, dia takkan sama satu-satu, tapi anda tahu lebih kurang situ tempat support dia. Ini adalah untuk Euro JPY. Okey, itu adalah untuk Euro JPY ya, tempat yang lebih kurang sama. Nampak? Lebih kurang sama. Okey, GJ, AUD JPY, NZD JPY. NZD JPY dah break high ini. Yang lain-lain belum break. Jadi, kita tengok satu dah break, belum confirm. Yang indeks tadi ada 2 ke 3 instrumen dia yang dah break. Tapi ini memberikan gambaran bahawa ada kemungkinan untuk kita juga break ke atas selepas satu retracement berlaku. Wassalamualaikum. Saya cuba tunjukkan paling ringkas lah konsep leading, lagging dan juga ni So kita tahu dia lebih kurang sama. Kita lihat kepada dollar pair pula. Ni kepada dollar pair. Benda serupa, tandakan dekat dollar index. Kat mana anda nampak parabola tu. Ni paling simple lah. Okay, try buat benda ni kalau anda intraday. Ni something yang anda patut buat kalau anda intraday. Jadi, dollar index, dollar di depan. Kita tengok dollar punya group yang di depan UCAD, ini pun masih dalam range dia. Tak ada yang break lagi. Okey. U-Chef pun sama. Untuk euro US dollar pun serupa. GBP US dollar pun serupa. Jadi untuk semasa dolar masih lagi dalam pembetulan. Adakah dolar ni akan ke atas lagi atau ke bawah? Dan kita tengok yang lebih besar, tukar time frame. Kalau anda pergi kepada H4, ini dia punya range. Ni support.
tukar kepada cuma nampak dekat H4. Ni paling simple lah. Dan resistance dia kat mana anda nampak pertama anda nampak di sini. Ini resistance. Boleh? Ada berapa lekuk dia? Kalau anda dapati dia berupa 3, kita jangka kat sini pun akan buat korektif. Kalau sini nampak macam 5, selepas pembetulan 3, ni paling ringkas lah. Saya nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Selepas pembetulan 3 lekuk, dia break. Jadi, selepas pembetulan di sini, kita jangkakan dia akan ke atas. Benda ni boleh? Wala. Benda paling simple. Support tak perlu pun nak lukis 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tak perlu pun lukis elliott wave. Anda cuma tengok. Saya guna benda ni je. Teknik 3 line. Saya panggil dia. Saya buat satu lagi line bawah ni. Tu tempat yang kita jangka dia akan retrace di time frame yang lebih kecil. Ni contoh yang paling simple. Paling simple. Jadi, kalau ini break, adakah break dia 5 lekuk? Dan kita turun kepada time frame yang lebih kecil. Ini 5 lekuk ke ataupun 3 lekuk? Kalau anda jangka dia sebagai 3, 1, 2, 3, kita jangka dia akan buat pembetulan yang lebih besar. Kalau kita jangka dia sebagai 5, dan kita jangka pembetulan dia akan lebih kecil. Itu je. Sampai sini je. 5 dan 3. 5 dan 3. Ulang balik benda tu je hujung dia. Boleh? Jadi kalau kita tengok dolar ni, time frame yang besar, H4 tadi, kalau kita hidupkan yang ini di time frame yang H1, dekat H1, dia break. Ni break. Jadi, kita jangkakan ini cuma buat 3 lekuk pembetulan. Sebelum naik ke atas balik. Kalau kita katakan yang besar dia, belum lagi lengkap 100% ke atas. Faham? Benda tu je. Boleh? Tu paling ringkas. Jadi kita lihat kepada kumpulan dia. Mana ada sekiranya anda nampak contohnya. Dekat AUD ni anda nampak 1, 2 dan 3. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 3 ni lebih 1618, dan anda jangka yang lain akan buat yang lebih besar juga. Akan buat macam ni. Jadi ini pun akan buat lebih kurang. Kalau anda nampak di sini 1, 2 dan 3 dan mula turun bawah balik. Kalau yang di sini naik, anda jangka dia akan menemui satu resistance dan jatuh bawah balik. Benda sama. Sebab struktur dia pun sama. Boleh? Itu korelasi. Okey. Okey, kita belum nak sampai sini. Saya nak buat analisa pasaran dahulu. Buat benda yang paling simple. Sebab kita tahu dia adalah pergerakan yang lebih kurang sama. Jadi apa yang anda tak buat? Anda tak pergi short yen pair. Apa yang anda tak buat? Anda tak pergi short dolar. Apa yang anda tak buat? Anda tak pergi short index. Dan kita mapkan benda-benda ni di sini. Jadi kita punya pendapat adalah indeks akan meneruskan pergerakan ke atas. Alternatif untuk yang ini, 2 dah habis. 2 ni dah lengkap di sini. Itu alternatif dia. Asalkan anda tak short. Saya nampak di sini macam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia break high ini, saya akan tukar 2 ni kat sini.
payah high ini. High ini pun dah cukup. Ini akan jadi 1 hitam, 2 hitam. Dan kita sedang buat 1, 2, 3, 4, 5, 1 merah. 1 biru. Ini kan jadi 1 biru. Itu dia punya pangkat-pangkat lah. Wassalam, AC Milan. Okey? Faham? Benda simple. Support resistance dia sebenarnya untuk structure ni. Okey, US30. US30 sekiranya kita tandakan, sekiranya US 500 ni break high ini, sini break dan buat 1, 2, 3, sini jadi support. Then dekat US 30 ni kita jangka 2 ni dah habis sini. Sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, lengkapkan 1 merah. Simple konsep kan Jo. Dia dapat dibuat kalau anda lihat, kalau dia jatuh pun dapat masuk. Kalau dia macam ni nak masuk macam mana sideway kan. Okey. Trade bila ada trend, bukan tengah-tengah. Kalau dia buat 2 ni kita dapat masuk. Kalau dia buat 2 ni kita akan trade di sini. Saya cuma tunggu dia break low ini saja dan akan tarik Fibo. Itu dekat time frame M5 sini akan ada blue box. Okey. Itu adalah untuk US 30. Yang US 100 pun sama. Sekarang ni saya tak tandakan lagi, tapi kalau ini jatuh lebih jauh, dan kita akan habiskan 1 hitam tu di sini. Dan di sini ada 2. Benda serupa. DEX. Everything sama. Sama ada kita masih ni, kalau dia break high, kalau ini break high, dan anda dah ada setup. Sebab low, high, higher low, higher high. Dan 1, 2, 3 ni adalah peluang untuk entry. Okey? Boleh. Kalau dia buat high, kalau dia turun daripada sekarang, tak ada. Itu masih sideways. Sebab kita boleh tandakan sebagai 3. 1, 2, 3, lepas tu jatuh kepada structure ini. Dan di sini kita boleh trade. Itu adalah 2 ni. Boleh. Jadi kalau dia break high, kita trade. Kalau tak, tak ada. Belum ada trend. Masih sideways. Trade bila ada trend. UK 100 pun sama. Ini dah ada trend. Ini dah nampak ada trend. Okey, pullback ini merupakan peluang untuk entry. Okey, itu adalah untuk UK 100. JP25 masih tak ada sebab besar dia masih sideways. Dia tak break apa. Spain 35 pun sama. 2 ni merupakan peluang entry. Tetapi ingat, ini pun sama seperti UK seperti US 100, dia dah cecah 100%. Jadi kita tak interested. Maksudnya dalam yang lebih besar, ini boleh buat benda ni 3, 4, dia buat correction yang besar. Tunggu pullback baru entry. Jangan tekan sekarang entry. Sebab risk reward. Wassalam Kristianto. Okey. Sebab itu ada nampak saya punya invalidation tu tempat yang kita nak tengok dia buat retracement. Dan kalau dia break 2 ni, dan structure kita bertukar. Ada soalan untuk indeks. Jadi untuk indeks US 500, sekiranya pullback kepada 2 di sini, merupakan peluang entry. Okey. Sekiranya dia turun macam ni je, jangan entry yang jangan entry US 500. Entry US 30.
Sebab US 30 dah break high. Ini dah break high. Ini. Setup ini. Low, high, higher low. Ni tak break. Sini dia break. Jadi, sini ada 5, 3, 1, 2, 3. Dia tak boleh habis 3. Dia kena habis 5. Faham yang kita cerita semalam je? Jadi pullback ini merupakan peluang entry. Okey? Itu adalah US 30. US 100 kita tak minat sebab yang besar dia kita dah lengkap 100%. Kenapa lengkap 100% tu penting kepada kita? Sebab ini boleh jadi lekuk 3. Faham tak? Ni 1 merah, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat yang besar. Ingat, 1, 2, 3, 5, 1 sasaran untuk lekuk 3, untuk analisa 100%. Jadi ni dah sampai 100%. Jadi kita tak ada incomplete sequence, biarpun dia dah break. Fibonacci. Tu yang saya duk ulang pasal Fibonacci tu. Sebaliknya, untuk macam DAX ni, okey, di sini tak lengkap lagi 100%. Tak sampai lagi 100%. Dan breakout dia daripada structure di sini adalah 1 structure, 2, dan kalau dia breakout ke atas, itu adalah 3. Dia kena 5. Sebab sini ada 5. Okey, jadi kalau dia break high, pullback adalah peluang untuk entry. First, kena ada incomplete sequence dulu. Structure tu lengkap. Sebab kalau dia tak lengkap, kalau dia lengkap, ini boleh jadi 3. Ni 4. Besar. Kita letak stop loss 168, kena 5. Bukan setiap lekuk, setiap pullback tu terus entry. First, ada incomplete sequence. Jadi DAX ada setup. US 30 ada setup. US 500 kalau dia buat yang besar, sebab dia pun dah break. Dan yang besar dia belum lagi sampai 100%. Boleh? Okey. Yen pair sama ada satu lagi high untuk UJ, satu lagi high, ataupun kita dah lengkap sebagai 5. Saya tak nak saya tandakan dia lengkap disebabkan ini full reset. Jadi kita mungkin dah buat benda ni ke bawah, ataupun sebagai WXY. Itu adalah untuk UJ. EJ pun sama. Tapi ingat, yang ini tadi, kita ada NJ yang dah break high. Jadi kita faham penurunan dekat situ, sebarang retracement di sini, sebarang penurunan di sini merupakan correction. Ini merupakan satu correction. EJ, kalau kita ambil Fibonacci, saya tukar WXY dia, ini masih ada ruang untuk pergi. Sini kita ada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Breakout dalam 5. 1, 2, 3 merupakan peluang untuk long. Iaitu structure, korektif, dan korektif di sini. 3, 3 dan 3. The thing is, sini ada 5. Ini 1.
Dia asas kepada struktur 7. Kita trade bila kita nampak struktur itu akan berlaku. Dan ini tempat sini kita boleh trade untuk long. Syarat dia tak sampai 100%. Boleh tak dia buat satu lagi high? Boleh. Sebab sini tak nampak ada divergence. Dekat H1 dah nampak divergence. Time frame kecil semua dah ada divergence. H1 dah ada divergence. Jadi mungkin dah habis. Okay, GJ pun yang sama. Sama ada dua ni dah lengkap ataupun kita masih dalam struktur 3, 4 dan 5 sebelum dia buat pullback. Make sense? Dia benda logik. Kita buat benda logik. Apa yang kita jangka untuk struktur. Kenapa saya katakan 3 ni boleh kat sini? Sebab daripada bawah ni anda dah ada 1, 2, ini mungkin 3 dalam mikro, 4, 5. Turun 3. Jadi sini boleh buat benda ni. Sebelum dia correction yang besar. Okey? Itu adalah untuk GJ. Kenapa ni kalau dia buat retracement ini, boleh tak trade 2 kat sini? Sini kita tandakan sebagai 5. Sini 5. Sini kita tandakan sebagai 3. Jadi di sini kita jangka ada 5. Inilah dia incomplete sequence. Jadi sekiranya kita ada Fibo yang tak lengkap, tak sampai 100%, kita boleh cari peluang untuk entry. Tapi dekat sangat, 100 ni terlalu dekat untuk GJ ni. Room untuk dia nak pergi tak ada, tak banyak. Maksudnya TP itulah. EJ tadi lebih sesuai. Sebab kalau kita ambil dia punya incomplete sequence, dia ada tempat nak pergi. 100% dia jauh sikit. Antara dua tu lah. Okay, tapi ada setup lah untuk GJ. AUD JPY pun yang sama. Ini breakout yang 5. Breakout. Okay, pun ada setup. Boleh. Tapi anda faham, anda sedang trade corrective structure. Jangan hold, jangan tak ada stop loss. Okey. CAT JPY tak dapat. Ini sebab itu jangan tukar-tukar dia punya ni, dia punya ini saya panggil sebagai satu distribution system. Kita gunakan pengagihan kepada yang low high tadi. Sini kita katakan ada 5. Sini 3 B 5. Fahamkan bahasa dia yang kita A B tu. 5 sini 3. Breakout ini 5. Boleh tak C tu kat sini? Boleh. Dia turun terus habis. Jadi ini tak dapat nak trade CAT JPY ni. Biarpun ada incomplete sequence. Ada soalan untuk yen pair. Kalau nak trade yen pair, tunggu kepada EJ. Bila correction ini berlaku. Ni boleh satu lagi ke atas. Jelas? Okey. Dolar. Untuk dolar. Okey. Dolar kita sedang jangkakan ini membuat zigzag. Sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada low ini. Sini kita jangkakan sebagai structure flat. 3. 5. 3. Sini akan ada 5.
Okey, sekarang ni kita jangkakan ini dah habis 1. Dia sudah buat 2. Dapat tak trade di sini? Sini ada 5. Boleh lengkap. Jadi kalau dia buat 5, 6, 7, satu lagi. Pullback ini boleh long untuk dollar index ataupun euro US dollar untuk short. Sebab sini 7. Nombor-nombor untuk motif. So kita jangka kat sini akan buat motif adalah 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Faham Kristianto? Jadi pembetulan ini boleh tak long? Tak dapat. Tapi asalkan anda tak short dia. Sebab dia ada incomplete sequence ke atas. Ni maksud saya. Dollar index tadi. Dalam struktur yang lebih besar, anda ada incomplete. Maksudnya tak lengkap. Fibo dia tak lengkap lagi. Iaitu daripada bawah ni ke atas ni dan di sini. Tak sampai lagi 100%. Jadi, sini 5. Sini 3. Sini dah ada 5. Tak dapat. Boleh lengkap. A, B dan C. Boleh. Jadi kalau dia buat 6, 7, pullback ini against low di sini kita boleh trade. Itu time frame kecil. M5, M15. Dia kena break sekali lagi. Simple concept. Very simple concept. Asalkan pandai kira 5 sampai 3 je. Ataupun lebih sikit sampai 9. Sekarang ni boleh entry tak? Dia kena break sekali lagi, pullback. Then against low dalam ini. Low dalam ini. Okay. Itu dollar index. Okay, maksudnya sekali lagi kalau dia break high. So kita dah ada satu reset, satu kumpulan harga. Jadi break against low ini pula. 1, 2, 3 itu boleh trade. Sequence. Kita map berdasarkan sequence. Ikut rule Elliott Wave. So kalau buat Elliott Wave, saya boleh je buat benda ni macam ni. Tak salah pun. Betul tak? Jo, betul tak Kristianto? Boleh tak saya lukis macam tu? Tak salah pun. Dan sini sebagai flat. Sini 4. Sebab apa? Sebab alternation katanya. 1, 2 kecil. 3, 4 kena besar. Itu Elliott Wave 1930. Tak salah pun. Tak salah pun kan? Kalau ikut rule tak salah pun. Tapi kita masukkan faktor momentum. Itu beza dia. Okey, dan juga korelasi kepada instrumen. Okey. Jadi maksudnya untuk euro US dollar ni, kalau di sini break 1, 2, 3 itu boleh short. Okey. Ni tak dapat. Anda kena tunggu satu lagi break. Kita dah ada full reset. Full reset. Kalau tak nampak reset saya tak tahulah. Okey. U-Chef tak ada apa. Ni jauh lagi nak break. GU tak break. Ni tak break. Kalau dia break macam ni, satu, break sekali lagi dalam motif, pullback ini, itu boleh short. Pullback di sini. Okey. Mana lagi? UCAD jauh sangat. Jauh sangat. AUD US dollar. Ini hampir nak break. Jadi kalau dia break, sini 5, 3,
5 punya break kena break A, dia kena break A. 1, 2, 3 against high ini. Saya tak letakkan sebab ini time frame kecil. Saya tandakan sampai H1. The moment dia break sini, then saya akan letakkan lukisan macam ni 1, 2, 3, 4, 5 biru. Tu maksud dia. Kalau tak, saya duk ubah-ubah lukisannya kan. Ni 1, ni 2. Kalau dia habis lah, ni 3. Saya tak minat semasa. Sebabnya saya nak tunggu dia ada set up baru lukis. Kalau lukis sentiasa, kerja melukis je lah. Kita nak melukis untuk nak trade, bukan nak hantar museum. Faham? Kalau nak hantar museum, boleh cantik-cantik lukis dia kan. Jadi kalau dia break ke bawah, dalam kita buat macam ni lah. Saya lukis. Okey, dia katalah dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita akan gunakan sub-minuet color merah. Jadi panjang pula. Ingatnya sekejap je nak analisa ni. Jadi sini akan ada 1, 2. Kalau dia break 3, 4, 5, itu 1 biru. 1 biru. Against high ini, itu 2. Dari atas 5, 1, 2, 3, kita ada Fibo yang tak lengkap lagi 100%. Breakout ini 1, 2, 3. 3, tak cukup. Jadi pullback ini untuk short. Faham? Yes, kecuali dollar index dan NZD US dollar. Jadi sekarang ni saya tak lukis lagi. Dah lukis lah, lebih kurang macam tu lah kita punya ni. NZD kita cerita semalam kan. NZD dah break yang tu. Ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sini adalah A, B dan C. Flat. Dalam yang merah. Jadi anda kena dia break ke bawah sekali lagi, itu adalah peluang kalau nak lukis elliott wave lah. Okey, jadi kalau dia break sekali lagi, itu peluang untuk shorting. Kalau terlepas kat sini, tak dapat nak trade sebab dia flat. Semalam saya tunggu ni, kalau dia buat 3 yang jelas, tapi ni nampak macam flat. Kalau kecil nampaklah dia flat. M5 nampaklah dia sebagai flat. Itu 3. Turun pun 3. Kalau kecil pengsan nak tengok kecil-kecil. Boleh. Asalkan anda tak pergi long dia. Belum masa. Gold pun sama. Boleh. Gold kat sini. Sebab 1, 2 dan 3. Tak dapat dah. Breakout ini pullback tak. Itu bukan tempat entry. Tapi hala tuju dia adalah ke bawah. Masih ke bawah. Belum masanya. Kita masih menjangka US dollar punya strength. Jo, nampak dah Jo? Cerita market clear. Satu cerita. Bertukar, kita tukar satu cerita. Jangan ini tukar, ini tak tukar. Tak dapat. Dia satu. Satu story. Tak ada bercampur-campur. Okey, silver pun sama. Kita ceritakan berdasarkan apa yang kita nampak. Tak kisahlah dovish ke, hawkish ke, apa ke, tak kisah. Retail sales ke, PPI malam ni ke, sekati dia. Yang saya nampak, itu. Boleh? Simple. Kita nak cerita market, simple. Okay, minyak
pun masih ke bawah. Kita boleh cerita pasal masalah dunia, tapi cerita dia nak entry kat mana? Stop loss kat mana? Bila ni kita salah, bila ni kita betul. Itu lebih penting. Kan? Kita nak trade, bukan nak buat buku. Saya ada buat buku, tapi saya tak terbitkan. Tunggu orang terbitkan. Mana entah dia pergi, orang kucing cakap dia pergi pendam. Dia pergi simpan, bukan tempat pendam. Pendam tu kalau orang kucing, kalau orang Sarawak, pendam tu kubur Cina, kalau nak tahu. Pendam. Saya hantar manuskrip dah siap beribu page. Dia orang tak terbitkan. Last-last saya rasa, siapa kat sini ada pengalaman menerbitkan buku? Kalau ada bagi, kalau saya boleh bagi kat XM. Tapi dia akan jadi hak milik XM. XM ada tanya pun. XM ada tanya pun. Tapi kalau saya bagi kat XM, dia jadi hak milik XM. Kalau ada siapa, pergi kontak saya. Sebab benda tu dah siap. Sebab kalau saya nak terbitkan, dia ada kos. Faham? Jadi saya tak dapat, saya nak bagi free. Siapa yang sanggup berkorban bersama saya? Dah beribu page. Dekat nak 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun saya menulis je. 2 tahun. 5,000 page. Kalau nak tahu, lebih kurang 4,800. Tolak apa semua, 4,800. A4 punya ni. Font besar. Okey, copper pun sama. Copper dijangka akan mula meneruskan pergerakan ke bawah. Ni adalah 1, ni 2, ni 1, ni 2. Itulah. Tak payah baca lah. Ikut sini pun dah dapat dah sendiri. Benda-benda yang saya present ni adalah daripada buku yang saya dah tulis. Benda ada lagi ya, few lagi, sikit lagi. Contohnya yang kita nak cover kalau tak hari ni besok. Benda ni. Dan juga pecahan kepada dolar-dolar punya dynamic. Ada lagi pecahan dia, GA, GN, cross dynamic, tengok indeks ke mana. Ada lagi pecahan-pecahan, tapi tu terlalu dalam lah. Kalau anda nak jadi PhD, ambil PhD boleh lah kot. Jadi Euro AUD kita jangka kat sini buat flat dan lengkap. Ataupun ini adalah A, B dan C. Dan memulakan pergerakan ke atas. Tak payah baca lah. Saya pun malas lah. Tunggu. Tak juga dia orang pergi ni. Saya tanya semalam. Tak jawab-jawab. Okey, jadi Euro GBP dijangka membuat pembetulan. Dijangka membuat pembetulan lagi. Sebelum naik ke atas. GA dijangka tamat dan naik ke atas. Sama ada dah tamat. Ni dah sampai 618. Dah sampai dah. Rasanya dah sampai 618. Ini boleh terangkit. Ada beza tau. Kalau kita lihat lagging mana? Siapa nama? Kamarul suka lagging ni. Tengok publish kat Kindle. Faham. Tapi dia ada cost, Atirah. Dia ada costing dia. Sebab ada copyright untuk yang buat saya punya grafik tu. Saya nak bayar dia. Faham? Dia buat free, tapi kalau diterbitkan, dia minta bayaran. Sebab dia ingat saya charge. Saya tak nak. Satu, saya tak cari orang yang boleh terbitkan dan akan bayar yang buat grafik tu. Yang grup satu tu dah setuju, tapi tiba-tiba tak ada. Saya pun senyap je lah. Tapi apa-apa hal pun saya kongsikan dalam sesi saya. Tak kisah. Okey, jadi ini boleh tamat. Asalkan anda tak short dia. Ideally dia sampai dekat A, dekat 100% ni. Okay, dan GN pun sama. Ini boleh tamat sebagai 2. Ataupun WXY.
Okay. So, kita punya conclusion adalah kita jangkakan dolar menemui support dan meneruskan pergerakan ke atas. Sama ada ini 3, 4, 5, satu lagi, itu tak tahu. Tak kisah. Kalau ini buat ke atas dan ini adalah 1, 2. Kalau dia break break structure. Kalau dia cuma macam ni dan ini ada divergence, ini 1, 2, 3, 4, 5 sebelum buat correction yang lebih besar. Faham? Wassalam, Yus. Jadi anda nak tengok dia divergence kita. Kalau divergence jangan entry di sini. Tu dia punya checklist. Faham, Kristianto? Dia sebab boleh lagi buat lekuk ke 5 NZD contohnya. Ini masih boleh lagi buat 4, 5 dan 3. Nampak? Jadi anda nak tengok RSI ni batalkan divergence. Dan itu adalah 1, 2, 1, 2 dan 1, 2. Okey? Anda nak tengok benda tu. Sebabnya ini tak ada divergence. Sebab tu kita masih boleh buat benda tu. Ini tak ada divergence. Tu sebab dia. Jadi mungkin ini adalah lekuk 3, ini 4 dan ini 5. Tu sebab dia. Kalau dia berakhir dengan divergence, dan saya boleh letakkan 1. Masalahnya dia tak berakhir dengan divergence. Boleh? So, itu kesimpulan kita, di mana sekiranya ini break 5 dan anda nampak divergence kat sini tak ada, ini pun reset, dan anda boleh cari peluang untuk shorting. Dekat apa? Euro, US dollar, dekat dollar pair lah. Indeks mungkin dah memulakan indeks ideally indeks pullback. Ideally dia pullback. Kalau pullback US 500, sini adalah peluang untuk entry. Kalau dia tak pullback US 30, habis 2 ni naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 merupakan peluang entry. Tak kisah mana satu. Dia tak jadi benda tu, kita pergi second plan. Itu dia. Yen pair cuma kepada EJ. Lain tak ada. Lain dekat sangat. GJ dekat sangat. Ni dekat sangat. Jelas? Okey. Kita ada, tak sempat juga. Ada soalan untuk ni. Bitcoin kita extendkan. Bitcoin dah break. Cantik. Itu lagi cantik bagi saya. Ada 2 kemungkinan untuk Bitcoin di sini. Sama ada kita dah ada lengkap 1 ni kat sini. Ni 1. Maksud saya macam ni. Sini adalah 1. Ni 2. Saya cuma tunggu ni je. Jadi kalau dia divergence, dan ini adalah sama seperti kita tandakan. Sini saya akan beli Bitcoin. Sekarang ni kita tandakan ini sebagai 3. Sebab dia ada divergence. Faham? Kita ada reset 1, 2, 3, 4, 5. Dan divergence. Jadi kalau itu berlaku seperti kita tandakan, 2 ni saya berminat untuk membeli Bitcoin. Alternatif dia ini adalah flat. A, B, C, kita turun 5 lekuk lagi.
Itu last. Ingat yang besar dia belum sampai 100%. Itu tempat 100% dia. But ini adalah beli untuk simpan. Yap. Alternatif dia itu adalah flat A, B, C. Ini adalah 4. Sini 5. Tak kisah. 3 yang pertama saya akan membeli. 50% kat sini kita letakkan stop loss kepada entry. Okey, itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Itulah sebabnya kita letakkan bila dia naik 50%, ingat lekuk 2, creeping. Kita akan alihkan stop loss kepada entry ataupun kepada last swing. Keluar separuh. Tu sebab dia. Tapi kalau anda tak gunakan leverage, ini adalah beli untuk simpan. Boleh Senbi? Tu tinggi lah. Faham kenapa 50%? 1, 2. Kenapa kita 1, 2, kan? Naik 1, 2. Okey. Okey, kita beli kat sini. Kita beli kat sini kan. Bila dia naik separuh daripada ni, kita alihkan stop loss kepada last swing. Kenapa? Sebab masih ada kemungkinan ini lekuk 4. Sini adalah 1, 2, 1, 2, 50%. Turun 3. Kena stop loss. Sebab tu kita 50% kita akan letakkan stop loss, alihkan stop loss. Faham? Macam cerita ni lah. Ni 4. Ni 5. Itu masih ada kemungkinan. Okey, tapi yang kita nampak ini 5. Itu je. 1, 2, 3 saya berminat untuk membeli. Separuh daripada ni nanti kita akan letakkan stop loss kepada bawah swing. Dan keluar separuh. Faham? Ini semua macam Joe dah belajar Elliott Wave. Some of you dah pernah belajar Elliott Wave. Ini semua adalah asas kepada structure je. Faham? Kalau yes, betul. Ini semua asas saja sebenarnya. Kalau anda ambil buku Elliott Wave depan-depan dia je pun, kita ambil asas dia sahaja. Asas kepada structure. Itu yang kita gunakan. Dan balik kepada benda yang amat asas tadi. Benda ni support resistance ni. Itu je. Inilah dinamik. Ini dinamik. Ni dinamik. Yang tadi tu mapping. Ini dinamik. Dia break apa yang dah break, apa leading, apa tak leading. Kenapa kita kata dollar, kenapa kita, adakah dia tak sampai lagi Fibo? Apa yang akan buat structure motif? Ini dinamik. Yang tadi tu bukan dinamik. Yang tadi tu mapping. Ni dah dinamik. Ni semua dinamik. Ini semua dinamik. Ni benda dia, ni dah dinamik. Jadi kita katakan indeks ke atas. Tapi indeks, the whole thing ini akan melengkapkan satu. Kenapa? Sebab dolar. Ini dolar. The whole thing ini adalah dolar. Dolar yang jadi pencetus pergerakan dia. Itu sebab dia. Kalau dia yen, then ini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3. Kalau ini dolar, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Beza dia adalah di sini 1, 2, 1, 2, 1, 2 pecut. Tu beza dia. Sikun chart. Saya nak tandakan sikun chart macam mana, Kristianto? Tengok. Kalau saya nak tandakan semua chart pakai sikun, saya terpaksa tulis satu-satu. Macam ni.
dia tak ada satu tool untuk saya buat benda ni. Nampak? Saya kena tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya nak cuma kepada sequence, saya kena tulis satu-satu ni. 1, 2, 3. Saya nak pakai tool apa? Tak ada. Benda tu tak ada. Nampak saya dah standby 1, 2, 3 kat atas ni. Thank you. 4 minit. Pengsan saya. Faham Kristianto? Tak ada tool. Jadi saya kena tulis. Ini semua tulis satu-satu tau. Semua ni tulis. Tulis. Bukannya guna edit wave. Ni tulis. Kalau saya nak buat full chart ni dan saya nak terangkan dia, dan bila kita berubah dia, boleh kejong dia. Kalau anda boleh buat tool untuk saya untuk letakkan pengiraan sampai 27 ke 34 ke, then saya, dan kita boleh, contohnya kita ada satu tool macam ni. Okey, 5 macam ni lah. Kalau siapa-siapa boleh coding kan, boleh buat untuk saya. Then 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Dan dia boleh extend lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 27 sampai 34. Balik ni. Dan kita ada choice untuk limitkan dia kepada pengiraan cuma 5, 9. Then saya boleh gunakan sequence chart. Masalahnya tool tu tak wujud. Kecuali kena buat lah. Faham? Balik pakai MT4. Hujung. Itulah dia. Tak dapat. Yang ni semua, mula saya nak buat. Tapi bila saya buat benda ni, tak ada kerja lain aku. Duk melukis benda ni ya. Dan satu-satu kena adjust satu. Dulu saya rajin tak ada satu-satu ni, tak dapat ni. Bila dah banyak cat tak dapat. Jadi senangnya pakai tool ni. Cepat saya buat. Cepat. Tak sampai 15 minit semua cat ni. Saya buat 3 set tau. 3 set. 3 platform. MT5 untuk anda. Dekat satu lagi. And tempat satu lagi. 3. Semua sekali makan masa sejam. 108 instrumen. Sebab cepat kenapa? Sebab satu cerita. Cuba saya tak buat dinamik. Maunya kejong. Nak lukis tak dapat lukis. Sebab lain-lain cerita. Of course, ada masa market tak gerak sama. Ada masa. Jadi kita tahu something tak kena. Something will give. Bila benda tu berlaku. Banyak kali pun nampak kan Rosli. Bila dia tak kena cerita. Macam NJ tadi kan. Something tak kena. Kita tahu yang lain tu, NJ ni akan buat pembetulan yang besar sikit. Yang lain-lain ni dia tak turun, dia akan naik. Ini akan tunggu dulu. Dia tak pergi. Sebab dia dah break, dia tunggu dulu. Dia tak dapat nak pergi. Kalau dia pergi, yang lain-lain yang anda rasa ke mana? Okey, kita break dulu. Kita sambung balik selepas ni. Dan kita akan masuk kepada instrumen, sifat dan juga peranan. Dan tanya soalannya mengenai semua ni lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas ini. Mula berdagang dengan lebih banyak modal.